Mulakan majlis pada malam yang mulia ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 surah Luqman insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh zalimuna fi dhalalin mubin. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. صدق الله العظيم. Hadza khalqullah. Kita keluarkan perkataan yang senang, yang popular dulu. Hadza maknanya ini. Isim apa tu? Isim isyarah. Hadza maknanya mesti menunjuk satu benda yang apa jantina dia? Muzakkar. Okey, satu orang lelaki ini orang Arab sebut hadza. Dua orang lelaki ini hadzani atau hadzaini, orang-orang lelaki ini. Tengok semula. Diagram warna pink. Diagram warna pink. Orang-orang lelaki ini haulai. Warna pink pun ada dalam isim popular. Ya, dalam isim yang popular ada isim isyarah ini. Kalau jamak orang-orang lelaki ini bunyinya haulai. Okey. Kalau saya tunjuk seorang perempuan ini hadhihi, dua orang perempuan ini hatani atau hataini, orang-orang perempuan ini haulai. Itu jangan terlupa ya. Nampak hadza kena nampak semua adik-beradik dia. Ya, kalau nampak itu orang Arab sebut apa? Zalika ataupun tilka, dan kena gambarkan semua adik-beradik dia. Ya. Okey. Perkataan Allah sudah maklum pada kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan, apa maknanya? Maka. Okey. Haraf apa tu? Permulaan istinaf. Ya, biasa orang Arab guna dua. Biasanya dua. Fa makna maka dan waw. Dan bermula. Kemudian satu lagi yang kita sepatut kenal iaitu ni. Apa makna ni?
Dhamir muttasil. Cuba tengok dhamir muttasil. Isim popular, dhamir, bahagian muttasil. Ada ni, maknanya apa? Aku. Bila ni itu menunjukkan dia melekat atau bersambung dengan apa? Fi'il ke isim ke haraf? Kalau ni, kalau melekat dengan isim guna ya. Kalau melekat dengan haraf guna ya. Kalau melekat dengan fi'il guna ni. Bermakna tuan-tuan sudah dibagikan aru tu mesti fi'il nanti, ya. Kalau jumpa je ni, makna perkataan yang sebelum dia tu yang melekat dengan dia mestilah fi'il. Itu formula petua. Maza, isim istifham. Apa maknanya? Istifham maza. Apa kalau itu apa yang tu isim mausul. Bertanya, kalau nak bertanya apakah? Istifham. Dia dalam grup istifham tu. Popular tak dia? Sepatutnya popular pada orang yang belajar bahasa Arab. Ya? Siapa belajar bahasa Arab ini mesti popular sebab dia adalah termasuk dalam isim 5 isim popular termasuk kumpulan istifham. Apa makna istifham? Pertanyaan, soalan. Madza? Kemudian perkataan yang popular juga ialah allazina. Apa maknanya tuan-tuan dan perempuan? Orang-orang yang isim apa tu? Isim mausul. Popular tak? Kalau seorang lelaki yang macam mana bunyi? Allazi. Dua orang lelaki yang. Allazani atau allazaini. Orang-orang lelaki yang. Allazina. Seorang perempuan yang. Allati. Dua orang perempuan yang. Allatani atau perempuan-perempuan yang. Allati ataupun allai. Okey. Perkataan yang popular juga min. Maknanya dari. Haraf apa tu? Haraf jar. Jangan lupa terbalikkan diagram tu, jumpalah haraf jar. Kumpulan haraf paling popular dalam dunia Arab. Ya, haraf jar mewakili secara puratanya mewakili setiap ayat Quran. Min. Kemudian perkataan yang kita sepatutnya tahu juga ialah hi. Dhamir apa dipanggil tu? Dhamir muttasil. Apa makna hi? Nya. Untuk lelaki ke perempuan? Untuk lelaki. Kalau untuk perempuan min duniha. Ya? Jadi tengok dalam dhamir muttasil itu hi untuk lelaki, ha untuk perempuan. Lagi fi di dalam haraf jar. Okey. Ini tak campur yang orang Melayu fahamlah. Perkataan zalimun cakap Melayu perkataan apa lagi? Khalaqa dah popular. Tapi ini sudah cukup menggambarkan dengan menguasai isim dan haraf popular kita dah banyak tahu dah. 2, 4, 6, 8, 9. Yang kita tak tahu nanti konon-kononnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetap kita tahu lebih banyak daripada tak tahu. Okey, kita masuk pada pelajaran kita. Haza. Apa makna haza? Ini. Bermakna dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim apabila memulakan sahaja ayat, maka dia jadi apa? Dia mesti jadi subjek ataupun mubtada. Sepatutnya mubtada baris apa? Baris depan. Kenapa dia tak baris depan? Mabni. Ya, isim-isim popular itu keseluruhannya mabni. Kecuali isim zaraf. Sebahagian dia mabni, sebahagian dia tak mabni. Yang lain tu tak payah usik-usik. Dia akan kekal sampai kiamat, sampai masuk syurga, insya-Allah. Macam haza, jangan dah fikir-fikir dia nak jadi hazi, hazu takkan berlaku dah sebab dia mabni.
Semua isim popular itu dalam kategori mabni kecuali isim zaraf, sebahagiannya popular, sebahagiannya mabni, sebahagian dia boleh berubah. Okey, maka ini dipanggil mubtada. Mubtada. Apa makna mubtada? Subjek, iaitu mana-mana isim yang memulakan ayat dia mesti jadi subjek. Bila ada subjek mesti ada khabar, predikat dia. Mana khabar dia? Khabar bagi apa sepatutnya? Bagi depan. Mana bagi depan? Khalqu. Yang ini akan jadi khabar. Khabar. Hadza khalqu. Macam mana nak terjemah hadza? Ini. Bila mubtada dan khabar ditersengkang dengan perkataan apa? Adalah. Ini adalah. Ini ialah. Khalqu ciptaan. Isim ke fi'il ke haraf tu? Isim. Apa tanda isim? Rujuk semula kepada diagram warna hijau. 5 tanda isim. Ya, diagram warna hijau ni dia 1 2 3 4 5. 5 tu dikenal isim melalui tanda, dan 6 7 8 9 10 tu isim tu dikenali sebab apa? 6 7 8 9 10 tu dhamir, isyarah, mausul, sebab dia sangat popular. Tak payah tanda-tanda, memang popular, kenal. Sebut je orang Arab, orang yang belajar bahasa Arab mesti kenal. Okey, 1 2 3 4 5 itu kita kenal isim melalui tanda. Pertama alif lam, ada tak? Tak ada. Kedua tanwin, ada tak? Ketiga dia baris bawah, ada tak? Tak ada. Kelima apabila dia terletak lepas haraf jar, ada tak? Lepas haraf nida ya, ada tak? Bermakna dia nombor 4 lah yang dilangkaukan tu. Apa tanda dia tu mudhaf? Tidak ada alif lam. Dibuang alif lam dia. Tanda asas isim dibuang alif lam dan tanwinnya dibuang. Jadi bermakna isim itu nak bersandar kepada Allah, ciptaan Allah. Maka khalqu jadi khabar dan dia juga adalah apa? Mudhaf. Ada 2 peranan dia, tak ada masalah. Dia bertindih. Bermakna Allah jadi apa? Mudhafun ilaih. Perkataan yang disandarkan kepadanya, ilaihi. Okey, apa tanda mudhafun ilaih? Baris bawah. Ya? Kalau tak jumpa baris bawah, ada satu lagi formula. Ya tuan-tuan, dhamir melekat dengan isim. Cuba tukarkan dhamir Allah ni. Apa kita nak gunakan Allah tu dhamirnya? Allah ganti nama dia apa? Huwa. Kalau dhamir bersambung, huwa tukar kepada apa? Hu. Macam mana nak jadikan hadza? Khalquhu. Hadza khalquhu. Ini adalah ciptaannya. Sama tak? Hadza khalqullah. Sama. Ini adalah ciptaan Allah. Maka ini adalah mubtada, yang ini adalah khabar, dan dia mengambil tempat juga mudhaf sebab dia nak bersandar kepada mudhafun ilaih di sebelahnya. Okey, hadza mesti tunjuk ini. Ini ni merujuk kepada apa? Apa yang nak ditunjuk oleh Allah di sini? Ya? Cerita sebelum itulah. Apa cerita? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Pertama, Allah mencipta langit tanpa tiang. Lepas tu wa alqa fil ardi rawasiya. Allah meletakkan gunung ganang. Kemudian apa lagi? Wa batha fihi ma min kulli dabbah. Allah membiakkan apa dia? Makhluk-makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Kemudian Allah anzala minas sama'i ma'an. Turunkan air daripada langit. Lepas tu ambatna fiha min kulli zaujin karim. Allah menumbuhkan. Itu semua yang disebutkan. Hadza ni perkara ini iaitu yang disebutkan tadi, ini adalah
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna bila sebut hadza, hazihi, mesti tahu Allah tunjuk apa. Mesti menunjuk benda yang paling dekat, sebab ini iaitu ayat sebelumnya itu. Segala ciptaan Allah yang disebutkan, langit, gunung ganang, bukit bukau, binatang, tumbuh-tumbuhan, ini adalah ciptaan Allah. Okey, habis cerita mubtada dan khabar. Ayat tu sangat sempurna. Ada mubtada, ada khabar. Maka kita seterusnya kita sambung ayat ini. Kalau dalam buku kita ada tanda wakaf tak pada khalqullahi? Tak ada ya? Tak ada. Tak ada tak apalah. Tapi ayat itu sudah sempurna di situ sebab mubtada dan khabar. Kita boleh mulakan. Mungkin kalau kita tengok Quran Majid yang lama yang cetakan Pakistan semua tu, dia banyak tanda wakaf. Meraihkan senang orang Melayu faham sikit pendek-pendek. Tapi ini memang tanda wakaf orang Arab, panjang-panjang. Okey, kita mulakan semula fa. Maka tuan-tuan akan dapat bagikan ini ada 3 perkataan yang terpaksa dipisahkan. Pertama apa? Fa. Maknanya? Maka. Perkataan kedua ialah aru. Aru sebenarnya ijaz macam tu. Aru. Ketiga ni. Sekarang ni tuan-tuan cuma tak tahu perkataan aru sahaja. Untuk makluman tuan-tuan, saya nak kata aru ni bukan aru ni, aru yang ini. Ni juga saya nak bincangkan yang aru saja. Ni. Ini fi'il amar. Okey. Saya nak tunjukkan dia adalah Sefer 2 dulu Sefer 2, cuba tuan-tuan buka Sefer 2, fi'il madhi bunyi macam mana? Cuba tengok, kalau buka Sefer warna apa? Kuning. Cuba tengok Sefer 1 sampai 12. Tengok Sefer 2, fi'il madhi bunyi af'ala. Mudhari' bunyi yuf'ilu. Okey? Cuba tengok fi'il amar macam mana bunyinya. Fi'il amar, tengok betul-betul fi'il amar. Af'il. Betul tak? Semua jumpa kolom fi'il amar, jangan ikut terus je sebab susunan dia fi'il madhi, mudhari', lepas tu masdar kan. Tak, terus cari fi'il amar sebab saya nak bincangkan aru. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang ni cuba tuan-tuan buka muka surat 234. Okey, macam mana bunyi fi'il madhi dia? 2, 3, 4. A'ta. Tengok, ini sebab apa? Saya nak bincangkan sebab fi'il madhi yang hujung dia ada haraf illah, iaitu ya, dia tak dapat baris. A'ta ya. Ya dia tak boleh baris. Ini dipanggil haraf illah. Maknanya apa? Memberi. Cuba terjemahkan. A'ta. Ya, mesti daripada dia telah memberi. Tidak ada berlaku penambahan. A'ta. Cuba tuan-tuan jadikan fi'il mudhari' dia. Yu'ti. Tengok ya dia juga tidak ada baris. Okey, cuba tuan-tuan jadikan fi'il amar. Tengok yang atas sekali, jangan tengok yang bawah dulu. Jangan tengok yang liyu'ti, tengok atas, yang kolom kecil-kecil atas tu, kotak kecil-kecil atas. Fi'il amar. Af'il apa? Jadi a'ta yu'ti jadi apa?
Ada ya tak? Tak ada. Kenapa tak ada ya? Macam mana Sepatutnya fi'il amar mesti hujung dia mati. Betul tak? Mati. Macam mana nak matikan huruf yang dah mati? Sebab tu mesti dibuang. Macam tu cara dia. Okey. Cuba tuan-tuan tengok macam mana diagram itu berjalan. Cuba tengok fi'il amar daripada anta. Jangan tengok daripada huwa. Huwa tu ada liyu'ti kan? Itu tinggalkan dulu. Daripada anta macam mana bunyi? Anta a'ti. Apa mana a'ti? Berilah oleh engkau. Okey? Cuba jalankan anta a'ti. Antuma. Antum a'tu. Apa mana a'tu? Tak ada mereka. Antum, kamu semua. Berilah oleh kamu. Okey. Anti a'ti. Antuma a'tiya. Antunna a'tina. Ada na a'tina. Itu perjalanan kalau kita tengok daripada huruf yang sakit. Daripada ya dia dibuang. Lepas tu kalau antuma pulangkan semula. Antum buang semula. Tak. A'tiya. Cuba tengok di situ. Ya. Yang mana? Oh, tolong buang. Tolong buang. Minta maaf tuan-tuan. Itu silap type. A'tiya ni antuma untuk yang muannas tu. Antuma perempuan tu buang. A'tiya sahaja. Tolong betulkan tolong buang. Antuma sahaja, yang ada ni itu buang. Sebenarnya a'tiya juga. Okey. Sekarang kita nak bincangkan tentang ini. Panjang sikit perjalanan supaya tuan-tuan nampak jalan dia Macam matematik tambahan lah. Supaya tahu jalan cerita dia. Siapa jawab betul, tak tahu jalan, kira salah nah. Okey, di sini perkataan ni adalah fi'il madhi sifar 2 yang sebenar bunyinya ara. Dia ada masalah sikit ya ni ara. Apa makna ara? Bukan lihat, sebab dia dah tambah satu alif, memperlihatkan. Dia ada peimbuhan mekan. Macam mana nak terjemah ara? Dhamir dia huwa. Dia telah memperlihatkan. Itu makna ara. Ini bukan fi'il mudhari' ya. Kalau fi'il mudhari' dia akan jadi macam mana? Dia bunyi dia yuf'ilu, dia akan jadi yuri je. Dia ada masalah sikit pendek ya. Ara dia telah memperlihatkan, yuri maknanya dia sedang atau akan memperlihatkan. Mesti ada imbuhan mekan. Kalau yang lihat saja sifar 1 ra'a, dia telah melihat. Ini ara, dia memperlihatkan kepada orang lain. Okey, semula terjemah ara, dia telah memperlihatkan. Fi'il mudhari' yuri maknanya dia sedang memperlihatkan. Ya Syekh Najib dengan Kak Usnah, depan-depan. Ni kosong ni tempat VIP. Orang tak berani nak ambil. Takut doang nak usik. Okey. Dia sedang atau akan memperlihatkan. Okey. Macam mana kita nak jadikan fi'il amar? Macam mana tuan-tuan? Af'il, a'ti, dia akan jadi? Dia tak ada ada. Ari je. Macam tu saja. Ari. Apa makna ari? Bukan lihat. Perlihatkanlah oleh engkau, anta. Okey, cuba tengok fi'il amar itu.
Macam a'ti tadi daripada anta. Okey, cuba jalankan anta ari. Macam ni rupa dia tuan-tuan Anta ari. Antuma. Ha? Apalah takutlah. Tambah je lah. Ya tu kembalikan semula. Dia akan jadi Arya. Okey. Antum aru. Apa makna aru? Perlihatkanlah oleh. Cuba tengok antum. Kamu semua. Perlihatkanlah oleh kamu semua. Jangan antum tu kena betul-betul terjemah Antum makna kamu semua. Ni lah. Ni. Okey, semula. Kalau anta ari. Sebut anta ari. Antuma arya. Antum aru. Yang macam tu. Anti ari. Antuma arya. Antunna arina. Ya. Okey. Senang kan? Selagi mana tak keluar asap tu senang lah. Tengok okey je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu perjalanan. Sebab dia sakit ni saya nak ceritakan. Kalau PL yang mudah-mudah tu tak payahlah saya nak panjangkan. Tapi dia punya cerita daripada Ari. Antuma Arya. Antum aru. Cuba terjemahkan aru. Perlihatkanlah oleh. Dhamir dia. Apa dhamir dia? Antum, iaitu kamu. Itu mana aru. Maka perlihatkanlah oleh kamu semua. Kalau saya tanya fa'il dia, fa'il macam mana cari? Cari dhamir sebenar. Apa dhamir sebenar pada aru tadi? Antum. Maka fa'il dia antum. Fa'il dia yang akan melihat, yang akan cuba memperlihatkan ialah antum. Antum tu siapa tuan-tuan? Ya, betul, kamu semua. Kamu semua ini kembali kepada Rasulullah berhadapan dengan orang-orang kafir musyrikin, tak nak percaya kepada dia. Dia berhadapan dengan An-Nadhr bin Al-Haris yang cuba mengalihkan pandangan orang ramai kepada majlis-majlis dia berbanding dengan majlis Nabi. Maka Allah cerita tentang semua nikmat-nikmat tersebut. Maka Allah kata ini ialah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah oleh kamu semua. Antum tu ialah al-musyrikun. Apa makna al-musyrikun? Orang-orang musyrik Mekah pada ketika itu. Perlihatkanlah oleh kamu semua, wahai orang-orang Mekah. Mana maf'ul bihnya? Nak perlihatkan kat siapa? Kenapa ni jadi maf'ul bih? Formula. Dhamir melekat dengan fi'il. Formula lama kan? Formula lama. Ni mesti akan jadi maf'ul bih. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Aru. Mesti perlihatkan oleh kamu semua, wahai orang musyrikin, ni kepada aku. Perlihatkanlah oleh kamu semua, wahai orang kafir musyrikin, kepada aku. Aku tu siapa ya? Allah. Maknanya Allah mencabar orang kafir dengan cuba perlihatkan kepada aku. Okey. Koma. Barulah di sini.
Soalan dia. Maza. Apa makna maza? Apakah? Khalaqa fi'il madhi, apa dhamirnya? Huwa. Huwa khalaqa maknanya dia telah mencipta. Dia telah mencipta. Okey. Dia telah mencipta. Ini fi'il madhi. Bila ada fi'il, tuan-tuan kena cari apa? Fa'il. Itu wajib ya. Tak jumpa fa'il dia, tak jumpalah wataknya, pelakonnya. Siapa fa'il di sini? Ya? Huwa ya. Kalau huwa nak kembalikan kepada siapa? Tak, Allah tanya kepada orang kafir. Wahai orang kafir sekalian, perlihatkanlah oleh kamu semua wahai orang kafir kepada aku, apakah khalaqa? Dia telah menciptakan. Okey, dia telah mencipta ini terjemahan secara harfiah. Dia telah menciptakan. Ini kena menung sikit tuan-tuan. Dia punya fa'il dia ialah allazina. Apa makna allazina? Orang-orang yang. Tapi dimaksudkan di sini orang-orang yang itulah berhala-berhala yang, ya, ataupun sembahan-sembahan yang min dari duni, selain dunihi, nya tu apa? Min dunillah, selain Allah. Okey. Jadi macam mana nak cerita? Kita kurung dia ni. Alladzina min dunillah. Min dunihi. Apa makna alladzina? Orang-orang yang atau berhala-berhala yang min dunihi, selainnya. Mana sembahan-sembahan yang selain Allah. Okey, jadi mana saya terpaksa terjemahkan alladzina min dunihi ialah sembahan-sembahan sembahan-sembahan selain Allah. Jadi maknanya ayat ni panjang, tetapi maksud dia iaitu selain Allah lah. Dia sembah berhala ke, dia sembah apa benda ke, Allah cabar. Cuba semula tuan-tuan. Fa aru, wahai orang kafir, ni kepadaku, ya, kepada Allah. Maza, apakah, ya, yang. okey. Alladzina min dunihi maknanya sembahan-sembahan yang selain daripada Allah telah menciptakan. Dia ni ia diambil oleh tempat berhala ataupun sembahan selain Allah. Dia ni tak payah sebut. Allah cabar apa? Pertunjukkan kepada aku apakah yang berhala atau sembahan-sembahan itu telah ciptakan. Aku dah tunjukkan bumi, langit, bukit bukau, tumbuh-tumbuhan, ya, maknanya apa ni, binatang-binatang, itu ciptaan aku. Sekarang ni cabar, tunjukkan kepada aku apa yang berhala-berhala itu telah ciptakan. Ini dipanggil istifham. Pertanyaan ini tidak semestinya suruh jawab. Ini dikatakan dalam bahasa Arab, ya, bertanya untuk cela. Memang tak boleh jawab punyalah. Tak ada, bukan soalan ni jawab, nanti aku fikir nak cerita satu-satu. Memang tak ada jawapan dia. Tak ada satu yang diciptakan oleh sembahan selain daripada Allah. Di sini istifham atau pertanyaan ini adalah untuk mempelekehkan orang kafir yang menyembah selain daripada Allah, ya, ataupun mencela, memburukkan apa yang mereka lakukan. Ini sampai di sini. Itu faham ceritanya tuan-tuan dan perempuan? Ya, sebab itulah kita tengok fa'il dia bukan huwa. Fa'il dia ialah alladzina. Sebab tu bila sebut alladzina, ya, kita tengok kesesuaian. Di sini orang-orang yang ke, sembahan-sembahan yang ke, binatang-binatang yang ke, tengok. Yang paling penting yang.
Ya. Yang ni iaitu sembahan-sembahan yang. Kemudian dia mesti perkataan tu tidak boleh berdiri sendiri, mesti ada dia punya hubung kait dia, min dunihi. Sembahan-sembahan yang selain daripadanya. Kena sebut sekali itu. Isim mausul dan perkara yang berkait dengannya itu dipanggil silah. Silah itu maknanya hubung kait. Sebab yang tu tidak boleh tegak sendiri. Yang apa? Yang selain daripada Allah. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan terjemahkan semula. Hadza, ini adalah khalqullah, ciptaan Allah. Itu merujuk semua ciptaan Allah yang dicerita pada ayat sebelum ini. Fa aru ni kepadaku, iaitu pada Allah. Maza, biasanya orang Melayu sebut fa'il dulu, senang apakah allazina min dunihi khalaqa, telah ciptakan. Apa yang sembahan selain Allah telah ciptakan. Cuba tunjukkan. Okay. Jadi maknanya perkataan ari ini bukan lihat, tetapi memperlihatkan. Perlihatkanlah oleh engkau. Okey. Seterusnya perkataan bal. Apa makna bal? Bahkan. Bal ini orang Arab kata isim ke fi'il ke haraf? Isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan? Kalau kita fikir cara Melayu lah. Bahkan. Ada fi'il bahkan? Wah, dah berhenti azan, kita berhenti. Tuan-tuan fikir dulu tapi jangan fikir dalam semayang lah. Dalam semayang jumpa. Semua barang-barang tak jumpa dalam semayang Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw